Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk tesis kami iaitu perkembangan ICT dan juga cabaran dalam peradaban masyarakat di Malaysia. Next slide. Okey, yang pertama adalah tentang masalah kajian. Masalah ledakan teknologi ICT yang membawa kepada cabaran serta impak yang kuat terhadap peradaban masyarakat di Malaysia. Dan kedua adalah tentang marah negativiti akan merosakkan mental serta fizikal seseorang. Next slide. Objektif kajian kami adalah yang pertama untuk menganalisis perubahan sistem nilai masyarakat di Malaysia akibat daripada perkembangan teknologi baru. Dan yang kedua adalah untuk menjelaskan perubahan teknologi ICT yang telah sebenarnya memberi banyak impak kepada sistem nilai peradaban masyarakat di Malaysia. Seterusnya. Pengenalan tentang tajuk kami pada hari ini iaitu perkembangan teknologi komunikasi media baharu dalam arus kemodenan secara tak langsung sebenarnya berupaya mempengaruhi sistem nilai masyarakat di Malaysia dan perubahan dalam menghayati kehidupan selepas arus pasca pemodenan. Dalam pada itu, ICT dan juga globalisasi yang berlaku sebenarnya daripada luar, terutama daripada negara-negara barat yang dapat memasuki ruang negara tanpa sebarang kawalan telah banyak sebenarnya mengubah ideologi, bentuk pemikiran dan juga budaya sesuatu masyarakat, dan akhir sekali adalah perubahan yang berlaku ini sebenarnya telah banyak memberikan impak serta kesan dan merupakan cabaran yang sangat besar terhadap sesuatu nilai perpaduan budaya serta corak pemikiran serta kehidupan sebagai sesebuah masyarakat, terutama masyarakat di Malaysia. Saya serahkan pembentangan kepada Naufal. Untuk bab 2 terbagi kepada 3 bahagian. Kajian pertama ialah kajian penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan pendidik Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia di Skudai Johor. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti sejauh mana penggunaan dan penerimaan ICT membantu para pendidik Fakulti Pendidikan UTM dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti kemudahan ICT yang digunakan dan kekangan yang dihadapi terhadap keperluan serta penggunaan ICT oleh mereka. Kajian ini mendapati para pelajar menggunakan kemudahan ICT untuk melayari internet untuk mencari sumber rujukan, menggalakkan pelajar menggunakan perkhidmatan internet menggunakan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan menggunakan grafik dan animasi komputer semasa mengajar. Kesimpulannya, perkembangan teknologi internet telah mendatangkan banyak manfaat dalam menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Kaedah pembelajaran melalui web telah memudahkan pendidik dan penghantaran maklumat kepada para pelajar kerana tidak akan terikat kepada faktor-faktor lain seperti masa dan tempat. Kajian kedua ialah tahap kesediaan penggunaan ICT dalam pengajaran dan kesannya terhadap hasil kerja dan tingkah laku murid prasekolah. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesediaan guru menggunakan ICT dalam pengajaran mereka dan kesannya terhadap hasil kerja serta tingkah laku dalam kalangan murid prasekolah. Daripada kajian ini didapati bahawa dari aspek hubungan antara hasil kerja dan tingkah laku dalam pembelajaran murid yang menggunakan ICT menunjukkan semakin baik hasil kerja yang dihasilkan oleh murid berkenaan, maka kecenderungannya mereka memperlihatkan tingkah laku yang lebih baik. Kesimpulannya, tiada perbezaan dalam hasil pembelajaran di antara murid yang menggunakan ICT ataupun tanpa ICT. Untuk meningkatkan hasil pembelajaran, guru-guru perlu mencari idea lebih kreatif, inovatif dan menarik bagi meningkatkan minat mereka serta memotivasikan murid untuk belajar. Kajian ketiga ialah kefahaman dan kemahiran ICT dalam kalangan pelajar-pelajar berpendidikan agama. Objektif kajian ini adalah untuk meninjau kefahaman dan kemahiran pelajar aliran agama menggunakan kemudahan berasaskan teknologi komunikasi melalui TKM, komunikasi maklumat iaitu TKM, terutamanya komputer, internet dan peralatan audiovisual dalam aktiviti pembelajaran. Daripada dapatan kajian ini dan data yang telah dianalisis, terdapat hubungan korelasi antara kefahaman dengan kemahiran pelajar yang positif. Hubungan ini didapati bahawa semakin tinggi kefahaman pelajar terhadap PKM, semakin tinggi kefahaman mereka dalam bidang tersebut. Kesimpulannya, terdapat hubungan antara kefahaman pelajar dan kemahiran pelajar. Semakin tinggi kefahaman pelajar, semakin tinggi kemahiran yang diperolehi pelajar. Oleh itu, kajian ini dapat memberi lebih banyak pendedahan kepada pelajar dan masyarakat luar bandar terhadap PKM. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada Nabihah.
Antara analisa kajian yang dapat kami peroleh adalah isu semasa yang pertama, melayari laman web yang negatif. Sebagai contoh, pada baru-baru ini, 4 orang remaja lelaki ditahan akibat melakukan hubungan seks secara bergila-gila yang berusia 12 tahun serta seorang remaja perempuan yang berusia 15 tahun. Dan perkara tersebut dapat menyebabkan kemunduran akhlak yang menimbulkan masalah kepada negara dalam melahirkan golongan anak-anak muda yang beretika dan mempunyai nilai-nilai murni dalam diri. Dan isu semasa kedua adalah penipuan online. Kecurian identiti yang kerap berlaku terutamanya melibatkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan secara di atas talian, sebagai contoh aktiviti perbankan di atas talian. Dan aktiviti ini sama sekali tidak beretika kerana ianya akan dapat memberikan kesan negatif kepada masyarakat sekaligus dapat mengganggu aktiviti sosial masyarakat. Dan isu semasa ketiga adalah bully cyber. Penggunaan komunikasi berasaskan teknologi termasuklah telefon dan jaringan sosial yang lain yang dapat bertujuan menimbulkan gangguan atau ugutan terhadap individu melalui mesej ataupun ekspresi secara dalam talian. Dan perkara ini tidak boleh dipandang mudah kerana perbuatan tersebut dapat mendatangkan kesan yang negatif sehingga ada yang sanggup membunuh diri. Dan kesimpulan daripada analisa tersebut adalah yang pertama, melalui kajian lepas, yang pertama adalah penggunaan ICT membantu dalam proses pembelajaran dan pengajaran dari pelbagai kelompok manusia sama ada kanak-kanak maupun remaja. Yang kedua, mudah untuk memperoleh ilmu pengetahuan kerana segalanya bermula di hujung jari sahaja dan meningkatkan kreativiti guru dan juga pelajar. Dan melalui permasalahan cabaran serta isu-isu yang telah terjadi, ia dapat disimpulkan. Yang pertama, pelbagai pihak perlu berganding bahu dalam menangani masalah buli cyber, isu skamer serta masalah gejala sosial. Yang kedua, meluaskan lagi pengetahuan tentang penggunaan ICT serta berhati-hati ketika menyerahkan maklumat peribadi. Dan akhir sekali, ibu bapa perlu memantau kegiatan anak-anak agar tidak menyalahgunakan penggunaan ICT. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.